Didik TV KPM. Baik, terima kasih Syafiqah. Kita terus ke soalan satu. Contoh, di sini saya sediakan beberapa contoh untuk soalan kata satu. Tajuk berkaitan dengan at-talaq. Jadi di sini pernyataan yang kita kena buat adalah pilih antara empat ni yang mana satu betul. At-talaq sunni ayyuqa'a talaqa fi tuhrin haidin hamlin aw ya'isin ghairu mujami' fihi. Jadi di sini kita kena pilihlah. Jadi di sini kita perlu kepada mengingat yang saya sebutkan tadi 5 3 2, kita perlu kepada mengingat takrif. Jadi di sini soalan di sini sinilah berlakunya talak semasa suci. Yang kedua, ma hukmu talaq man la yahwiha az-zawju wa la tasammuh nafsahu bimu'natiha. Apakah hukum seorang lelaki talak isteri dia, dia tak suka pun dengan isteri dia. Dia tak berkeinginan, suami dah tak nak dah kat isteri. Apa hukum? So di sini haram, wajib, mandub ataupun mubah. Jadi di sini kemahiran sama juga mengingat hukum. Jadi benda yang kita kena ingat, pelajar yang kena ingat hukum. Kemudian kita ke soalan ain. Bila soalan ain, dia mesti menganalisis. Jadi yang sukar lah, menganalisis setiap kenyataan dan pelajar dikendaki untuk memilih. Pertamanya, ain talak al-bid'i fima ya'ti. Tentukan talak bid'i yang dimaksudkan dengan talak bid'i mana satu antara alif, ba, jim dan dal. Jadi pelajar boleh memilih. Jadi pertama kita kena tahu arahan soalan. Ma untuk yang mudah. Jadi kalau dibagi statement macam ni untuk yang takrif saja, untuk mengingat saja. Yang di sini kalau dia beri dengan arahan soalan ma, itu satu benda yang perlu pelajar dan calon memahami dan cuba mengingat. Untuk yang ain menentukan, pelajar perlu tentu semua statement yang ada dekat sini, yang mana satu pilihan. Jadi pilihan dia sudah tentulah. Talaqa rajulu zaujatahu, seorang laki-laki mentalak isterinya fi tuhrin, waktu suci, yang mana dia pernah bersama dengan isteri dia. Yang ni mubah. Jawapan dia mubah. Jadi hukum ni memang kena ingat dan hafal lah. Sebab dia memang 5 yang kita sebutkan awal tadi, 5 aras yang sangat mudah dan boleh pelajar kuasai. Seterusnya kita ke soalan berikutnya. Haula in nisa laisat fi talaqihinna sunnah wala bid'ah illa. Jadi di sini pun pelajar kena memahami yang 3 aras 3 tadi kan, 5 3 2. So di sini pelajar perlu memilih antara jawapan-jawapan yang betul. Antara kertas 1 dan kertas 2, sebenarnya markah paling banyak adalah kertas 1 sebab jawapan semua dah ada. Kan berbanding kertas 2 kita terpaksa kena cari, kena hafal, kena tulis. Ini semua dah ada, hanya lorek-lorek saja Syafiqah. Ya. Kan? Ini jawapan dia. Ma hukum man basyara ghairu zaujatahu fi madunal farj? Apakah hukum seseorang yang bersama dengan bukan isteri dia bersekedudukan? So jawapannya pilih sama ada 100 kali sebat ataupun dibuang daerah, taghribu am setahun, ataupun takzir ataupun rejam. Jadi yang ini semua hudud. Ini semua hudud. Maknanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi untuk yang bersekedudukan dengan wanita asing, dia hanya di bawah kuasa hakim, itulah takzir sahaja. Kena hukum takzir. Ya, ini pun kemahiran kepada menganalisis setiap kenyataan yang ada di pilihan yang diberi kepada pelajar. Walil murtaji' syartani, ini takrif Syafiqah. Walil murtaji' syartan, untuk orang yang rojok ni, nak rujuk orang dia kena ada 2 syarat. Pertama, dia mesti ahli nikah binafsih. Dia mesti orang yang layak nikah. Yang kedua, al-ikhtiyar, dia mesti ada pilihan dan dia tak boleh dipaksa. Awak kena rujuk isteri awak, kalau tidak saya cekik awak. Tak boleh. So dia mesti ikhtiar, pilihan. Yang seterusnya, zai ma haddu zani ghair musa, apakah
hudud kepada penzina yang bukan muhsan, iaitulah alif ba, iaitulah ar-rajmu hatta yamut kat sini. Alif samanun al-jildah, 80 kali sebatan. Yang kedua taghribul am, kena buang daerah. Yang ketiga rejam sehingga mati. Yang keempatnya 100 kali sebatan dan dibuang daerah. Jadi ini had yang mana ditentukan dan disabitkan dalam hadis, 100 kali sebatan dan dibuang daerah selama setahun dengan jarak yang kita boleh qasar, Syafiqah. Kalau kita nak pergi nak qasar solat lebih kurang 89 kilo ke 92 kilo, jadi dia tu kena buang daerah kalau pergi hantar ke Penang lah. Jangan hantar rumah saya sudah. Kena jauh, Ustaz. Kena jauh jarak yang qasar. Kemudian tu maza yajibu alal mutawaffa anha zawjuha, apakah benda yang wajib terhadap wanita yang kematian suaminya. So setelah suami mati, dia tak sedih pun tak apa, dia sedih pun tak apa. Kan suka hati dia lah kan. Tapi apa yang syarak tentukan ialah al-ihdadu, dia kena al-ihdad dan juga mulazamah. Jadi kita pilih jawapan untuk 2 dan 3. Sinilah ba. Sini pun kemahiran mengaplikasi apa yang maklumat yang kita dapat dan data yang pelajar ada. Man mutallaqah laisat laha iddah. Siapakah antara berikut wanita yang kena talak dan dia tidak ada iddah? Hamil, orang yang tua, saghirah, kanak-kanak, dan juga wanita yang kena talak sebelum dukhul. Jadi biasanya orang pilih apa? Kalau tak tahu jawapan paling panjang, kita dulu ambil lesen kan macam tu kan. Jadi memang kebetulan yang lebih panjang inilah jawapan yang tepat sebelum dukhul biha. Maknanya tidak ada iddah. Dia kahwin-kahwin, dia rasa menyesal, dia cerai. Kan? Jadi perempuan tu tidak ada iddah dan dia boleh kahwin dengan siapa-siapa pula lah yang dia nak kahwin. Lepas tu yang ain, tentukan. Sebenarnya penting arahan dan tugasan untuk kita kenal pasti 5, 3 dan 2. Jangan hilang markah kita. Di sinilah markah kita punya mumtaz kita, skor kita kat sini, bukan di kertas 2. Biasanya kita akan fokus kepada kertas 2 dan alah kacang je kertas 1. Jangan dik, jangan. Di sinilah kamu punya masa depan. Nampak? Ain, tentukan halatus sahihah fi taghrib zani ghair musan fi ma yati, tentukan situasi yang betul dalam kita nak buang daerah orang yang berzina yang bukan musan. Jadi di sini lau aradal imam taghribu, kalaulah imam nak buang daerah dia, fa kharaja bi nafsih. Jadi imam ni pemerintah boleh keluarkan, arahkan dia untuk keluar. Yang kedua, yaghrib min bilad zina ila musafatil qasri. Di sini ini jawapan dia sama macam tadi, kena buang daerah daripada daerah yang dia lakukan zina pergi ke kawasan yang jarak dia musafatul qasri. Itu jawapannya. Seterusnya kita tengok contoh yang lain juga. Min syurutil ihsani fi zina wa wujudul wati fi, antara syarat-syarat ihsan di dalam zina iaitulah wujudnya pernah berlaku persetubuhan di dalam nikah sahih. Siapa yang pernah kahwin, so lepas tu dia buat zina, so dia boleh dikenakan hudud 100 kali sebatan. Okey. Qata'tu yad syakhsun in sariqa nisaban qimatuhu arba'ah khams rubuh sudus. Jadi pelajar boleh pilih, tapi dengan pilih jawapan yang betul lah. Kita dikenakan hukum hudud apabila harta yang kita curi nilai dia rubuh RM166, baru dikenakan hukum hudud. Kalau kurang 150, ditakzirkan saja. Jadi mahkamah boleh jatuhkan hukuman, bayar denda dan sebagainya. So, soalan yang ke min syurut wujubul jihad ma ya'ti illa asyuja'ah, berani. Illa kan. Jadi kita kena pasti syarat-syarat. Pertama, kena merdeka, sah, sihat tubuh badan, lelaki dan juga berani. So berani tidak ada dalam syarat wajib jihad. Awak berani ke awak tak berani? Bila diarah, kita kena turun. Infiru khifafan wa thiqala.
bersegeralah. Kalau di arah kita kena turun. Bila-bila masa bersiap sedia. Itu untuk jihad. Alat yang seterusnya an-nun, alat hadat allati tajuzu zakat biha, alat yang digunakan untuk melakukan sembelihan. Pertama, boleh pakai gigi ke, boleh pakai kuku ke, boleh pakai besi, pisau ke ataupun tulang. Jadi yang diharuskan adalah besi, pisau, yang ini semua makruh. Ini semua makruh. Itu pilihan yang kita ada. Kemudian tu kita masuk kepada bahagian fiqh. Ada dalam bahagian faraid ada lebih 15 soalan. Ya. Saya cuba lajukan sikit saya fiqh. Ya. Susun yang mana yang perlu. Ratib al-mustahqin. Jadi sini kemahiran pelajar adalah mengenal pasti apa benda yang dia, yang benda ni apa benda supaya disusun dengan betul. Jadi yang first kali itu kena ingat pada kena dahulukan apa yang Allah tentukan. Allah yang tak dulu kita follow je. Pertama Allah kata tentukan ashabul furud. Ashabul furud dulu. Jadi kita pilih ashabul furud nombor 3. Jadi di sini yang 3, sini je 3. Kan? Ya. Jadi jangan mandai-mandai, ikut Tuhan. Tuhan cakap ashabul furud, so kita follow. Maudhu' ilmu miras, skop dalam ilmu miras yang dibincangkan ilmu miras ialah wa tarikatul mayit min haisu taksimuha wa bayanun nasib kulla warisin. Di punya takrif. Ini kemahiran maudhu'. Maudhu' ni maksudnya setiap ilmu dia ada asas dia. Dia ada lebih 10 ilmu. So antara yang penting student perlu tahu setiap subjek adalah berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Ni exam tak tahu tajuk apa yang dibincangkan, skop apa yang kamu kena pelajari. So jawapannya adalah itulah ilmu miras. Skop yang dibincangkan ilmu miras ialah harta peninggalan mayat, macam mana kita nak bahagi dan berapa orang waris yang dapat. Itu dalam ilmu miras. Man yastahiqur rubu' indal wujudil walad. Siapakah yang layak? Soalan yang seterusnya Jim, siapakah yang layak mendapat 1/4 kalangan berikut? Al-ab, jad, zauj dan zaujah. So kat sini ab dia tak ada 1/4, jad pun tak ada 1/4. Yang ada suami dan isteri. So suami dan isteri ni, suami akan dapat 1/4 bila ada anak. Wujudul anak 1/4. Tak ada anak 1/4 isteri. Jadi jawapan dia inda wujudil walad, ketika adanya anak. So jawapan dia adalah Jim. Suami paling layak dapat 1/4 dah ada anak. Mata syaksun, seseorang mati. Dal, seseorang mati meninggalkan bentun, anak perempuan, wa ukhtun syakikah dan adik. Berapakah bahagian bentun? Bentun bahagian dia 1/2. Sama juga ni, ukhtun syakikah pun 1/2 adik. Kemudian kat sini soalan yang mudah juga ni, asal masalah. Berapa kita nak dapat kat sini? Berapa kita nak dapat kat sini? Jadi dekat sini kita kena ingat menganalisis maklumat yang data yang kita pernah pelajari sebelum ini. So zauj ukhtun li akan dapat 1/6. Dalam Quran sebut lahum syuraka ufis sulus. Mereka ini bukan 1/6, 1/3. Sorry, 1/3. Kalau seorang 1/6, kalau dua orang 1/3, dekat sini 12. So 3 ni darab 4. 4 darab 3 kita akan dapat 12. Kan dekat sini 3, dekat sini 2, dekat sini 4. Macam tu Syafiqah. Didik TV KPM